Selamat sejahtera semua. Dalam video ini, saya ingin membentangkan tajuk peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Seni bina sebagai simbol kemajuan. Antaranya menjadi gaya seni bina yang baru. Selain itu, dapat membina bangunan-bangunan semasa tamadun Rom seperti Colosseum, Pantheon, Amphitheater, dan banyak lagi. Yang keduanya, sumbangan tamadun Rom terhadap tamadun sejagat. Pembinaan bandar yang terancang dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan awam dan infrastruktur. Contohnya, bekalan air, sistem pemanas, rumah ibadat, teater, sirkus, tempat berdialog, rumah mandi awam, dan istana. Perancangan bandar masyarakat tamadun ini dapat dijadikan rujukan kepada generasi kini. Pembinaan bangunan termasuklah akuedak, saliran air bersih, Colosseum, dan Pantheon, iaitu warisan yang dikagumi dan berharga sebagai sumber pelancongan dan sumber contoh seni bina. Kemahiran masyarakat Rom membina sistem saliran bawah tanah dan terusan juga merupakan salah satu sumbangan kepada kita. Seterusnya, ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Penggunaan siling, tiang gaya Yunani, penggunaan marmer, saiz binaan yang besar, kubah berbentuk bulat, batu dilepah dengan simen, dan hiasan dalaman yang menarik dan bumbung melengkung. Berikutnya, konkrit Rom dalam seni bina Rom. Perkembangan inovatif lebih lanjut dalam bahan yang disebut revolusi konkrit menyumbang kepada bentuk yang rumit secara struktur, seperti Pantheon kubah, iaitu kubah konkrit bertertulang terbesar dan tertua di dunia. Konkrit Rom biasanya berhadapan dengan batu atau bata, dan dalamnya mungkin dihiasi lebih jauh oleh stuko, lukisan dinding, atau kepingan nipis dari guli berwarna mewah. Beberapa konkrit Rom dapat dipasang di bawah air yang berguna untuk jambatan dan pembinaan perairan lain. Selanjutnya, iktibar yang boleh diambil daripada kegemilangan tamadun Rom. Membentuk sebuah kerajaan yang berdikari dan mempunyai sistem pentadbiran yang teratur. Membina sistem yang dapat meningkatkan taraf hidup kita. Memanfaatkan setiap kurniaan Tuhan dengan sebaik-baik. Perlu berusaha dan jangan mudah berputus asa. Mari kita lihat seni bina tamadun Rom yang terkenal. Ada 7. Colosseum,
Pantheon, Amphitheater, Aqueduct, Jalan Raya Rome, Tembok Pertahanan, dan tempat mandi awam. Colosseum. Bahagian hadapan Colosseum. Bahagian dalaman Colosseum. Apa itu Colosseum? Bangunan kuno ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Colosseum dibina dari batu kapur dan konkrit berwajah bata. Mempunyai kapasiti tempat duduk sebanyak 50,000 penonton. Bangunan Colosseum merupakan salah satu seni bina yang terbesar yang pernah dibina dalam sejarah Rom. Nama asal bangunan ini ialah Flavian Amphitheater. Colosseum terletak di Timur Roman. Pembinaan Colosseum telah bermula di bawah pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masihi dan telah selesai pada tahun 80 Masihi di bawah pemerintahan putranya Titus. Berhampiran Colosseum adalah sekolah latihan untuk gladiators. Asal penamaan bangunan ini adalah berdasarkan nama patung di kawasan Colosseum. Tinggi patung itu adalah 40 meter. Patung ini ialah Colossus yang merupakan pembentukan semula pengganti Nero. Nero sendiri adalah perwakilan dewa matahari yang dikenali sebagai Sol. Mereka menambah mahkota matahari ke patung Colossus untuk menyempurnakan makna dewa matahari. Patung itu sendiri dilupakan dan hanya asasnya yang bertahan terletak di antara Colosseum dan Kuil Venus. Sejarah Colosseum. Pada tahun 72 Masihi, Colosseum dibina semasa pemerintahan Vespasian. Pada tahun 79 Masihi, Colosseum telah selesai hingga lantai ketiga pada saat kematian Vespasianus. Pada tahun 80 Masihi, Colosseum disempurnakan oleh anaknya Titus. Pada tahun 217 Masihi, Colosseum telah dirosak oleh kebakaran besar yang menghancurkan tingkat atas kayu di bahagian dalam amphitheater. Ini adalah gambar Dio Cassius, seorang sejarawan tamadun Rom. Tahukah anda? Dio Cassius mengatakan bahawa terdapat kira-kira 9,000 haiwan liar yang telah dibunuh dalam 100 hari sebagai perayaan perasmian dan pembukaan Colosseum. Aras Colosseum ditutup dengan pasir untuk mengelakkan darah mengalir dari mana-mana. Ciri-ciri Colosseum. Berbentuk oval. Bangunan ini terdiri setinggi 4 tingkat, tersusun dari tiang gaya Yunani dan Romawi. Tingkat Colosseum diperbuat daripada batu dan marmar. Arena di tengah daripada pasir. Di bawah arena terdapat ruang bawah, tanah tempat gladiator dan haiwan buas. Fungsi Colosseum. Colosseum dibina untuk menganjurkan pertandingan gladiator, menganjurkan permainan seperti memburu haiwan, hukuman mati, pemeragaan pertempuran terkenal, dan pertunjukan drama berdasarkan mitologi klasik. Colosseum pada masa kini.
Hari ini, Kolosium tidak mempunyai banyak kegunaan kecuali bertindak sebagai sumber utama pelancong untuk kota Rom. Setiap tahun, beribu-ribu pelawat pergi melihat struktur kuno, termasuk laluan di bawah yang digunakan untuk mengangkut gladiator dan haiwan. Ia adalah salah satu tempat pelancongan yang paling banyak dikunjungi di Itali. Selain dari pelancongan, struktur itu juga mempunyai museum yang dedikasikan kepada Tuhan Yunani Eros di tingkat atas. Pantheon. Bahagian hadapan Pantheon. Bahagian dalaman Pantheon. Pantheon. Pantheon adalah binaan kubah terbesar di dunia. Ia dijadikan sebagai tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom. Ia mula dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa pada tahun 27 sebelum Masihi. Namun, bangunan itu musnah akibat kebakaran pada tahun 80 Masihi. Ia dibangunkan semula oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125 Masihi. Gaya binaan bangunan ini diambil daripada gaya binaan zaman Yunani. Kubah Pantheon bersaiz diameter 43 meter. Dinding bangunan ini pula dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen. Puncaknya mempunyai ruang terbuka dan dikenali sebagai oculus berukuran 13 meter lebar. Ciri-ciri Pantheon. Binaan berkubah terbesar di dunia. Di bahagian hadapan terdapat tiang-tiang kukuh. Atapnya pula merupakan kubah bersaiz besar dengan diameter 43 meter. Dindingnya pula dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen. Puncaknya mempunyai ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus berukuran 13 meter lebar yang membolehkan cahaya masuk menyinari ruangan dalam binaan ini. Fungsi Pantheon. Nama Pantheon bererti semua dewa. Secara umum, dianggap struktur itu adalah seni bina yang didedikasikan untuk dewa Romawi. Fungsi aslinya sebenarnya tidak ketahui. Menurut seorang sejarawan, Lynn Lancaster, bangunan itu dijadikan sebuah kuil dan bangunan serbaguna. Pantheon pada masa kini. Setelah penukaran, Pantheon menjadi gereja Kristian. Akhirnya menjadi tempat pengebumian bagi tokoh-tokoh Renaissance. Beberapa raja dikuburkan di sana juga, termasuk Vittorio Emanuele II yang meninggal pada tahun 1878 dan merupakan raja pertama Itali sejak abad ke-6. Anaknya Umberto I yang dibunuh pada tahun 1900 dan isteri Umberto, Ratu Margherita, yang meninggal dunia pada 1926. Amphitheater. Bahagian hadapan amphitheater. Bahagian dalaman amphitheater. Amphitheater ataupun dikenali sebagai Kolosium Mini merupakan gelanggang terbuka digunakan untuk persembahan seni, pertunjukan dan gladiator. Bangunan ini boleh memuatkan sejumlah 20,000 orang. Terdapat kira-kira 230 amphitheater yang dibina di seluruh empayar Rom.
kewujudan binaan ini menjadi bukti nyata tentang pengaruh dan cara hidup masyarakat zaman ini yang menggemari aktiviti di luar. Ciri-ciri amphitheater. Amphitheater berbentuk lingkaran. Terdapat pelbagai amphitheater di seluruh Empayar Rom yang mempunyai pelbagai saiz dan kapasiti penonton yang berbeza. Amphitheater yang terkenal termasuklah amphitheater di El Dijem, Tunisia, yang boleh memuatkan 16,000 orang, dan di Arles, Prancis, yang boleh memuatkan 20,000 orang. Amphitheater pada masa kini. Kini, Amphitheater Arles kekal menjadi salah satu mercu paling ikonik bagi bandar berkenaan. Selain itu, ia juga merupakan tempat yang wajib dikunjungi oleh para pelancong yang melawat bandar Arles. Signifikasi Amphitheater Arles diperakui apabila, pada tahun 1981, monumen tersebut dimasukkan ke dalam Senarai Tapak Warisan Dunia, UNESCO, sebagai sebahagian daripada kategori Arles Rome dan monumen-monumen Rome. Aqueduct. Sejarah akueduk. Akueduk ialah sistem perancangan dan pengawalan air yang sistematik. Akueduk pertama dibina di Aqua Appia pada tahun 312 sebelum Masihi dengan panjangnya 16 km. Marcus Agrippa merupakan antara jurutera Rom yang bertanggungjawab membina akueduk, seperti Aqua Virgo yang dibina pada tahun 19 sebelum Masihi. Akueduk yang termasyhur ialah Pont du Gard di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Kepentingan pembinaan akueduk. Buktikan Empayar Rom mempunyai sistem perancangan dan pengawalan air yang sistematik, melambangkan ketinggian teknologi dan kejuruteraan Empayar Rom. Fungsi akueduk: membekalkan air bersih ke rumah kediaman di sekitar bandar, membekalkan air ke tempat mandi awam, memberikan air ke binaan-binaan utama seperti Kolosium, ketiga persambahan atau pertandingan acara gladiator. Jalan Raya Rom. Jalan Raya Rom adalah infrastruktur fizikal yang penting untuk pemeliharaan dan pembangunan negara Rom. Jalan raya itu dibina antara 312 ke 264 sebelum Masihi. Mereka turut menyediakan papan tanda dan penanda kilometer, terancang dengan hotel dan stesen persinggahan untuk menghentikan kuda dan keldai. Sesiapa yang berhenti perlu membayar cukai kepada kerajaan. Hari ini, konkrit telah dipakai dari ruang di sekeliling batu-batu agar memberikan kesan jalan yang sangat beralung. Ciri-ciri Jalan Raya Rom. Dibina secara berlapis. Bahan yang digunakan seperti batu besar, batu kecil, dan batu kerikil.
tahan lama dan kuat tahan beban serta pergerakan tentera. Fungsi jalan raya Rom. Pergerakan darat tentera, pegawai, orang awam. Pengangkutan komunikasi darat dan perdagangan barang. Menghubungkan bandar, bandar utama dan pengkalan tentera. Tembok pertahanan Rom. Sejarah tembok pertahanan dibina oleh Hadrian, Maharaja Empayar Rom. Pada masa dahulu, tembok tersebut dikenali sebagai Valum Hadriani. Pembinaan tembok tersebut diyakini bermula sekitar tahun 122 Masihi. Tembok Hadrian terbentang megah di sepanjang England, sedikit ke selatan dari sempadan modennya dengan Scotland. Panjang monumen mengamumkan ini meliputi lebih 70 batu iaitu 120 km. Bermula dari Wallsend di pantai timur England di North Tyneside sehingga ke paya-paya air masin Solway Estuary di Cumbria, pantai barat. Tembok ini dibina dalam dua fasa yang berbeza di bawah perintah Maharaja Hadrian, salah seorang dari 5 Maharaja Rom yang terbaik. Raja Hadrian, seorang Maharaja Rom yang terkemuka, memerintah dari tahun 117 sehingga 138 Masihi. Seorang pemerintah yang sangat pemurah, menghulurkan banyak wang untuk kegunaan masyarakat. Seorang maharaja yang pernah berhasrat untuk menjalani hidup seperti rakyat kebanyakan. Ini adalah gambar Raja Hadrian. Ciri-ciri tembok pertahanan. Tembok ini memiliki kelebaran mencecah 3 meter dan ketinggian 6 meter di bahagian timur Sungai Irting. 6 meter lebar dan 3.5 meter tinggi di bahagian barat sungai. Terbentang luas di permukaan yang kurang rata. Dilutupi dengan plaster lepa. Dicat putih sekaligus memberikan tembok itu permukaan yang bersinar. Fungsi tembok pertahanan. Memisahkan bangsa Rom dan bangsa Gasar. Mengawal imigrasi dan penyeludupan ke dalam England. Lejen-lejen yang bertugas dapat mengesan individu-individu yang keluar masuk dari wilayah penguasaan Rom sekaligus membolehkan mereka untuk mengenakan cukai ke atas mereka dan juga menjalankan pemeriksaan bagi membanteras penyeludupan. Mencerminkan kekuasaan dan kegagahan yang dimiliki oleh Empayar Rom. Mengawal pemberontakan. Mencerminkan polisi pertahanan yang diamalkan oleh Hadrian. Tembok pertahanan pada masa kini. Tembok Hadrian diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia pada tahun 1987 dan pada tahun 2005 ia disenaraikan sebagai sempadan Empayar Rom Transnational. Tempat mandi awam Rom. Bahagian dalaman tempat mandi awam. Sejarah tempat mandi awam Rom.
Orang Rom percaya mandi penting untuk kebersihan. Orang Rom membina tempat mandi awam yang boleh digunakan oleh setiap orang. Antara tempat mandi awam yang terkenal termasuklah Caracalla di Rom yang didirikan pada abad ketiga Masihi oleh Maharaja Caracalla. Ciri-ciri tempat mandi awam. Orang yang hendak menggunakan tempat mandi awam akan dikenakan bayaran tertentu. Tempat mandi awam dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Terdapat tandas, ruang mandi, ruang untuk mengurut, perpustakaan, bilik berehat dan bersenam di sana. Mempunyai bahagian ruang mandi yang berasingan iaitu mandi air panas, sejuk, suam serta berwap. Boleh memuatkan sehingga 1,500 orang pada suatu masa. Sebagai kesimpulan, peningkatan dalam seni bina menunjukkan kemampuan dan kebolehan orang Rom menghasilkan binaan yang menonjolkan kebijaksanaan mereka. Binaan-binaan ini juga menunjukkan kebesaran dan keagungan tamadun Rom. Kecemerlangan tamadun Rom bukan sahaja ditunjukkan dalam bidang seni bina, tetapi dalam bidang yang lain seperti pentadbiran dan pemerintahan, ekonomi, ketenteraan, pertahanan, perundangan, pendidikan, sains dan teknologi. Sehingga hari ini, sebahagian daripada kecemerlangan tamadun Rom boleh terus dinikmati dan kekal menjadi warisan dunia. Memahami dan mengetahui ketinggian tamadun boleh menjadi inspirasi kepada peningkatan penciptaan dan kemajuan di negara kita. Masa untuk menguji minda anda. Soalan nombor 1. Apakah kepentingan bangunan bersejarah kepada negara kita? Soalan nombor 2. Apakah tindakan yang harus diambil untuk membangunkan bidang seni bina di Malaysia? Soalan nombor 3. Apakah faktor yang membolehkan negara kita menghasilkan seni bina bertaraf dunia? Soalan nombor 4. Bandingkan peranan Kolosium dan stadium pada masa kini. Nak jawapan? Sila rujuk description. Terima kasih.